ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار على الله توكلنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. Alhamdulillah, datang kali kita patut sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Ta'ala berpeluang kepada kita dengan nikmat kesihatan yang dapat lagi kita hidup di atas dunia dia ni untuk mencapai nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak terhingga. Dan kalau kita nak pilih tak habis nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih lagi nikmat kesehatan adalah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan sekiranya Allah Ta'ala jatuh sakit kepada kita, duit banyak tak mana pun kita tidak berguna hidup di dunia. Dan kalau Allah Ta'ala kurnia nikmat kita harta kekayaan di bawah di dunia, tapi Allah Ta'ala jatuh sakit, penyakit lembut dan sebagainya, tidak guna hidup juga. Itu yang kata kesehatan adalah satu nikmat yang sangat besar yang patut kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berada di bulan Rabiul Awal, di bulan yang dilahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita perlu tanamkan kasih kita kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita mengikut sunnah dia. Dengan cara kita mengikut apa yang disuruh oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana banyak dalam bulan ini banyak orang kasih Nabi dengan cara buat hafallah dan sebagainya untuk mengingat di hari kelahiran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya sunnah ni bulan ini adalah bulan yang kita sangat ingat kepada dia. Apa arti sunnah yang kita boleh patiba, yang boleh kita tetepi hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat contoh kepada kita. Beberapa kita di akhir zaman ini banyak cuba ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa baru ni Allah Taala melantarkan banjir berat daripada tahun yang lalu. Itu adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok di Malaysia terlebih berat daripada kita. Dari kampung Senyum juga, saya tak pergi juga. Dan saya tak tengok gambar, tengok telik atau yang mau tunjuk. Dan suka guna tsunami dah di kampung Senyum. Dan saya tengok telik, ya Allah. Dia kata siapa tunjuk itu letak tapak kelapa dan sebagainya. Umur-umur tak berhenti. Itu adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang patut hamba tersedar. Untuk memikir apa kesalahan hamba yang Allah Ta'ala turun bala ujian terhadap hamba tak pernah berlaku di tahun-tahun yang lepas.
Kerana baliknya dah ujian itu mengikut sebab hamba yang tidak taat kepada dia. Banyak hamba derhaka kepada Allah Ta'ala, lebih pada hamba taat kepada Allah Ta'ala. Tapi setelah Allah Ta'ala turun dia ujian itu, bala dia tipu belakang. Dan seketika pun ada orang mukmin 2-3 orang, 10 orang, tapi orang maksiat lebih banyak bilangnya. Setelah Allah Ta'ala turun bala, maka bala umum tipu habis seketika pun. Waliyadzubillah. Tapi firman Allah Ta'ala, walillahi junudus samawati wal ardh wallahu aliman hakiman. Bagi Allah Ta'ala itu tentera langit dan tentera bumi. Allah Ta'ala dah pakai istihar dalam surah Al-Fatah. Dikata bagi Allah Ta'ala itu ada tentera langit dan tentera bumi. Kalau kita tengok dah tafsir ayat ni dalam tafsir Ibn Katsir itu, maksud tentera langit ini Allah Ta'ala hantar malaikat. Tentera dia di antara tentera Allah adalah malaikat. Dan untuk nak beracau hamba yang tidak taat pada dia. Dan di antaranya apa dia? Pelakar, tufan. Nah, bahawa ini tufan dah. Nah, ribut sebagai Allah Ta'ala beracau umat Nabi Nuh alaihi salam. Tapi itu adalah Allah Ta'ala turun kepada umat Nabi Nuh daripada langit dan daripada bumi. Tufan itu di antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghancur hamba dia. Dan sebagaimana berlaku baru-baru ni, kita tidak terasa kata-kata. Nah, suka-suka ya, tapi kita ada senyum ni bahawa tak bisa berlaku. Dan Allah Ta'ala winain sampai kedah, apa merusak bagi-bagi dan sebagainya, tak pernah berlaku. Itu adalah satu ujian Allah Ta'ala. Dan patut hamba dia tu memikir. Dan di antara tentera bumi ya, mengikut indikasi tafsir dia kata gempa bumi, zilzal. Itu tentera Allah untuk nak menghancur umat neraka pada dia. Dan tsunami dan sebagainya, itu adalah satu tentera daripada junudus samawati wal ardh, tentera Allah daripada langit dan bumi. Itu mengikut indikasi tafsir kata hak tentera bumi ni hak nak baca umat yang dah kepada dia tu di antara gempa ni. Dah ada berlaku dah ini tak beradu. Kerana banyak hamba yang berapa lebih banyak pada hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita dari orang Islam, kita sebagai mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni, kita perlu insaf dan sedar tentang apa yang berlaku. Dan kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok kisah dalam surah Al-Qalam, Allah Ta'ala cerita ahli kebun, ashabul jannah, ahli pekebun. Cerita banyak dalam surah itu. Masa dulu Allah Ta'ala cerita masa dulu pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, cerita pada Nabi kita supaya iktibar, koyak pada kafir Mekah. Dia ada anak 3 orang. Tapi orang ni dia bodoh. Masalah kebun dia masak buah, masak habis, dia panggil pakai miskin, dia ambil dalam kebun dia. Begitulah nak tahu cara dia tu. Pakai miskin tu dah hidup mewah. Kalau dia ada, kebun dia teruah, buah dia ajak ambil, pakai miskin dia masuk dalam kebun dia. Itu dengan mereka. Tapi setelah dia mati, dia tinggal anak lelaki 3 orang. Jadi anak lelaki saat ni tak suka pak dia. Nah, pakat dah mikir pak dia 3 orang ni. Dah, ayah kita itu bodoh. Dah, tak jual, tak beri pada bagi miskin. Kita 3 orang ni tak dah beri lah. Bawa kayu masak, malah tu pakat pak dia pun gila lah. Takut bagi miskin tu besok gini. Dah, lagi ambil buah dan sebagainya. Lalu telah. Dah, telah hidup pakat malah tu, Allah tak ubah dah. Allah Ta'ala tu api pada langit bakar habis kebun dia. Baru niat tak ada buat lagi. Dan umat Nabi Muhammad niat tu hai tak ada tanda lagi. Tapi umat dulu niat jahat tu malah tutup Allah dah. Kenapa? Esok dia pakat nak gila lah. Takut orang bagi miskin nampak nak masuk buah dalam kebun. Buah pakat malah tu hai tutup Allah. Tu api bakar belici. Dan tak ada sepah mabuk dengan batal dengan harga belici. Buah yang pergi, esok pergi 3 orang nak ambil buah. Buah sahabat, hari tak jumpa.
Saya kata tak jumpa, tak kenal lah apa-apa cerah. Buah cerah tu baru yang tahu kata kebun dia ni habis makan dia api dengan buah dan sebagainya. Tapi dia khabar, dia taubat kerana niat terjahat dia tak suka dengan apa dia, ayah dia dulu. Itu umat dulu niat kalau buat lagi Tuhan tu uji dia dah. Tuhan tu balak dah pada dia. Lalu dah dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia istighfar untuk Allah Taala tu, berganti kebun bermulai pada dia. Nah, dia tahu tentang kesalahan dia, Allah Taala tu balak. Tapi kita di hari ini balak tu tak ada, tak khabar. Nah, jadi tak ada bagi. Pak Allah Taala supaya banjir ni tak ada. Pak Allah nak tahu apa lagi. Nah, hendak berlaku nak tahu, bukan daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sajalah kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali pada Al-Quranul Karim. Nah, kita di hari ini kena melihat juga Al-Quranul Karim. Quran adalah satu perlembagaan hidup kita. Nah, cara hidup kita nak hidup, nak berjaya dunia akhirat, kita kena hidup dengan Al-Quran. Kita kena bisa baca dia, bisa mengaji, kena bisa apa dia ada harakah dan sebagainya untuk nak hidupkan Al-Quranul Karim. Ini besar Al-Quranul Karim. Nah, tengok Imam Syafi'i sendiri pun. Kita tengok sejarah dia baca Quran habis sebuah setiap hari. Boleh hotel setiap hari. Pagi tu duduk mana duduk mengaku dengan Al-Quran. Baca pun tak. Dah, turut pun tak. Beriman saja. Bukan beriman Al-Quran, bukan mengaku kata Quran itu kitab Allah Ta'ala tu. Cukup tak? Quran turun kepada kita untuk kita nak beriman kepada dia, suruh kita turut dia. Dapat saya kata wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Adalah kamu turut apa yang turun kepada kamu sebelum didatangkan kamu azab dengan cara terkejut. Allah Ta'ala suruh kita turut Quran. Nah, kalau tipu azab dengan terkejut, gapo ulama tafsir azab baghtah di sini. Mati kejut tak ada nanti tua tu orang ibadat. Deh, mari mati kejut lah, kereta lah, jatuh lah, kayu lah, ikutlah mati dengan kejut tak ada sakit kan. Tak ada nak turut Quran. Tapi dalam Tuhan kata nak kamu turut Quran sebelum datang azab yang dengan cara terkejut. Wa antum la tash'urun, kamu dengan cara kamu tidak sedar. Tapi ni kita, nah, jangan rela diri kita ni turun dari kubur berjaya mata dengan tak baca Quran. Quran sangat besar. Quran boleh tolong kita. Kita kena buat prakam learning. Quran boleh syafaat kita. Dan Quran boleh tolong kita di akhirat esok. Pada hari kubur tu boleh tolong kita. Bukan lagi kata man rabbuka ma kita buka. Siapa Tuhan kamu dan siapa kau kita kamu? Apa kau? Nah, nama kita kamu yang kamu beriman. Kita menjawab Quran ke tak, kita tak bisa baca. Dan kedua kita dulu yang melia Quran, tapi dia tak tahu cara nak melia. Yang mengaji Quran boleh kotak kali mendah kambing tahu kembali. Cara melia cara dia dah besar dah. Anak ku ambil kotak Quran kali. Mendah kambing bagi tu guru, berikan sarung, berikan apa? Quran tahu tak baca-baca. Tapi hak Nabi nak, hak Tuhan nak suruh kita baca semua, suruh kita turut dia. Sampai itulah kita kena mengaji berbahaya. Kalau tak faham nak lagu mana? Nak baca tak baca pun tak seru, tak faham makna, apa tu tak tahu banyak. Hari kita tak mengaji. Sampai itulah dari Islam kita dah kena banyak baca Al-Quran. Orang dulu yang nakut dah tak boleh ngapa Quran. Karena apa lupa rakut dosa. Tapi orang dulu takut nak ngapa Quran. Nak baca tafsir Quran pun takut. Karena orang dulu dia boleh nakut tidak betul. Dan siapa tak si baca Quran, siapa tak si turut Quran. Siapa baca Quran, turut Quran yang dilarang. Jadi sesat. Masya Allah. Nah, tapi Nabi dia berkata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebab kamu nak hidup di dunia ni, wa'imum menjadi orang yang ngajar Quran, wa'imumnya orang yang ngaji Quran. Jadi kita tak mana Quran lagi ni, kita mana lagi. Dah tak mana Quran lagi itu kena baca Quran. Ya, jangan percaya mata siapa tu boleh kubur, siapa tak kerti Quran tu boleh kubur tak.
Budak halus boleh baca Quran. Kalau ni qiraati, tu kau tak apa baca qiraati. Ngaji qiraati cepat pandai. Dan untuk dipandai baca Quran kepada orang yang tak pandai baca Quran. Allah besar. Quran adalah syafi'an li ashabi. Wisfa'at kepada di ashabihi bagi ampunnya baca Quran. Lepas tu kita ni belum tentu tak dunia ni ada salah gapo ni boleh cari ada duit banyak boleh cari orang buat untuk nak perakan tak dunia. Dan nak jamin nak kecek nak lepas buku kita di akhirat esok siapa dia nak jamin lagi? Nafsi lah korang di akhirat esok. Tapi telah kita kena jadi orang buat dah hari ni lagi. Gapo dia? Itu Al-Quran Al-Karim. Lalu kita kena wajib baca habis. Nak bulan hak kita imit Allah ni kena hotel Quran. Nak bulan. Kena habis 7 hari baca. Barulah Allah Ta'ala kasih kita, barulah Nabi kasih kita, baru bukan mengaku saja. Mengaku kata kasih Nabi Quran tak pernah baca. Amal sunnah ngetel belaka. Dia mahu buat usaha kasih Nabi. Amal Nabi ngetel belaka. Nah, ni bulan ni ada apa hari? 3 hari nak habis. Nah. Lepas tu jadi satu masalah satu cari duit perak pula. Kalau Nabi ada marah kali. Buat hari lahir dia buat cari duit. Pada berlaku buat kita dari dia, nak rekah mana-mana, rekah tu. Kalau rekah untuk buat cari duit perak. Masya Allah. Buat hari lahir Nabi, lepas tu buat untuk cari perak. Masya Allah. Nah, itu orang ni hak rekah, boleh rekah belakang. Dan kita tak kata dia boleh rekah mana, dia menjadi hak rekah gini, dia boleh beri banyak. Siapa juta, 2 juta, dia boleh. Hak tu harta lagi cari duit. Mungkin dia sikit, sampai dia gaji harta lagi. Nah, sehari-hari boleh banyak mana. Sampai dia gaji harta, kerana abang ni tujuannya, duit khairah, itu besar kan. Nah, besar hari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai dari selain ni kena mengucap semua. Dan bukan mengucap kalimah 2 syahadah ni, bukanlah bagi orang yang nak masuk Islam. Orang Islam dah kena mengucap semua. Sekurang-kurang je kena dengar mengucap. Setiap masuk waktu dengar semua. Orang dalam sejid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duk mengucap duk panggil nak bagi tahu khabar. Kita orang Islam dah ada tak mengucap bukan Islam. Nak mengucap macam mana? Banyak kali sehari kita kena mengucap. Dah ada tahiyat mai mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali sehari kita mengucap dan saksi kita mengaku pada Allah Ta'ala dan mengaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zuhur 2 tahiyat 2 kali. Dari asar 2 tahiyat 2 kali. Dari maghrib 2 tahiyat 2 kali. Dari isya 2 tahiyat 2 kali. Dari subuh 1 tahiyat sekali. Kita mengaku, bersaksi, mengaku kata Allah Ta'ala itu adalah satu dan Nabi Muhammad adalah wakil daripada Nabi kita, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi terlalu kita bila kita mengucap tu tambah main sunat pula. Sunat rawatib pula, berapa kali pula. Sehari-hari kita kena mengucap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 kalimah syahadat. Tambah sunat duha pula. Surah tambah qiyamul lail pula. Tambah semaya apa? Semaya qiyamul lail, semaya witir dan sebagainya. Kita tak sedar. Ini kalau orang tak maya tak mengucap. Nak jadi Islam lagu mana? Dari Islam ni kena mengucap. Mengucap adalah satu rukun pada rukun Islam yang 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Ni mengucap bukan nanti orang masuk Islam saja. Orang Islam dah kena mengucap. Kalau tak maya tak mengucap. Dan sampai tu Nabi kata orang tak maya keluar agama lah. Kafar. Man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Kalau dia tak mengucap tu, tak semaya tak mengucap. Nah, siapa ulama dah kepala. Dia tinggal maya. Nah, kalau tak mengucap tu, dia jadi kafir. Tapi ulama yang main semaya, nah, yang semaya tak sah jadi kafir. Tak Islam.
Bawa mari masuk Islam sini, dalam agama dia, dalam mengucap syahadat masuk Islam. Bawa masuk Islam pun dari kafir pula dah, kerana dia tak mengucap tinggal mayawannya. Nah, itu dok parah ini sampai ini dengan Ahmad dan sebagainya. Ini sebagai mukadimah. Nah, saya nak cerita masalahnya, kita kena berat Al-Quranul Karim. Jangan itu ngaku dengan mulut. Dan ngaku Nabi Muhammad, kata Nabi kita tapi tak turut dia. Ngaku Quran kata kita tak turut dia, tak baca dia. Faham mana? Ada sunnah ni, suruh kita baca Quran, baca dengan betul, lepas tu baca dengan berhati. Berhenti, faham isi makna dia. Masya Allah. Nah, itu sebagai mukadimah pada malam ini untuk kita tentang memenuhi hidup dan email kita supaya kita mendekati dengan Al-Quranul Karim. Saya dulu pun dah bukan malah baca Quran. Lalu saya pun wajib diri saya kena habis saja. Nah, maka wajib lah kalau tak habis kena kotor. Untuk kita nak mendekati dengan Al-Quranul Karim, baca dan serta tadabbur. Kedua habis saja hari. Nah, kalau belum pihak hujan tak kerja lagi, saya baca habis subuh lalu. Lalu saya bagi lepas zuhur, belum asar, tak mana habis saja. Jadi nak mulai lagi belum habis. Dah kena kotor sama Quran. Itu cara untuk kita nak bekal pergi pada alam akhirat. Kalau masuk baca Quran adalah pahala yang besar. Nah, kita terus semua. Tapi nak patiba tu baik. Nah, saya masuk patiba nak ibu habis Quran anak. We habis juz sehari itu pun payah. Apa tak sahabat dulu baca banyak ada kita yang habis juz sehari tak Allah. Padahal masa banyak bukan awak dah. Masa kosong masa buang banyak kita tidak apa ni nak apa mengikhtimam nak mengikti pada Al-Quran tu. Kalau kita letak diri kita untuk ihtimam dan untuk memberati untuk nak habis tak azal kita kena habis sejak sehari kita lupa. Dan saya letak diri saya kena habis dah sejak. Tak lagi dah umur kau banyak dah duk pergi kat dalam kubur dah. Nah, sebab saya ni umur 50 masih 50 ni. Tak lama dah kalau tu umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita tadi tak lama dah. Nah, nak pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mari kepada motok kita dah belajar, dah sambung bang ni, dah sampai pada sifat, sunat apa dia, sunat berdoa setelah kita apa dia sifat mayat siap, sunat kita berdoa kepada dia. Itu adalah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nak sambung waktu, saya nak dah menjelaskan hak sekarang kita tanya tu, dah saya jawab tu tanya jelas mana. Dia tanya, kita tanya, belum poh gitu lah. Adakah kena semaya hingga tu gerak hak tua hidup? Kalau awak lagu mana? Misal orang Kimani, gerak kat boho, kaki dia tu kena semaya tu atau lagu mana, taruh mana dan sebagainya. Dan saya dah tengok lebih peruah sikit. Malam ni kita nak lebih bahas sikit, lebih peruah sikit. Dia katakan as-salatu ala al-a'dha al-maktu'ah. Semaya di atas kota hak terputus. Ingka nasahibi, misalnya dia tu kat kaki. Soalnya kat kaki. Ingka nasahibi hadhihi rijli la yazalu hayyan fala yusalli alaiha. Kalau kat kaki tu untuk hidup tak kena maya kota. Tapi sunat walakin tangsilu wa takfanu fi khirqatin wa tudfanu fil maqbarah atau fi sahra. Tetapi sunat mandi juga ingkota tu. Patut buku bukan buku 3 lapis dah, buku fi khirqatin, khirqah ni balut satu balut tu lah buku. Patut waktu tudfanu fil maqbarah kita kubur pada apa atau fi sahra atau tahu daripada pasir atau gawal tak suci. Yang tadi kepada waktu yang rijil Urwah ibn Zubair, digerakkan kaki seorang sahabat Urwah ibn Zubair rahimahullah. Fadafanaha kisi petau kubur wala yusalli alaihi tak maya. Wali annahum lam yakun yusallu ala aidi sirat iza qutiya. Kali yang tadi kata karena apabila gerak tangi orang curi tidak iza qutiya lam yakun yusallu ala aidi sirat. Tidak semaya di atas tangi orang curi. Orang curi ini kalau tunggu hukum Quran kena kat tangi. Patut tangi itu kena maya tak? Kena basuh, dicuci, patut kena baluk, bukuh dengan kain kita ni kubur ataupun di tempat suci
di sorok di badan sebagai negara lagi alam. Itu jelas dah masalah dalil. Nah, saya pernah masa ngaji Madinah tengok dekat langit. Orang curi 3 orang. Nah, saya duduk 4 tahun di Madinah tu, sekali ya boleh tengok dekat langit. Dekat dekat masjid Nabi tu, di Babus Salam tu. Nah, saya ramai juga bang itu, ya hiri tu kita sia-sia tu. Ya tak tahu apa ya hiri, ringger ya hiri. Apa tu? Itu lo ubah. Ubah kita ngomong, dia sakit. Itu balasan dari orang curi hukum Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hukum bima anzalallah. Nah, tapi lah ni pak kita ni kerana takut busuk tangi curi, Masya Allah tak lekat berkala. Nah, kampung kita di sini tak tahu lah. Dia kata Masya Allah dan tak lekat berkala. Wah betal, wah nyuk, tak lekat belakang. Kerana tak ada jalan hukum Islam ni. Siapa jumpa tu tinggi, betul nak kata apa tak boleh. Pada suatu hari, bagi hari ni, tu nak bawa perut lagi naik. Ada orang yang beratas ni. Masya Allah. Kata apa tak apa naik kamu? Tu yang tak ada apa. Kenapa? Kerana tidak boleh jalan hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni. Citra curi kerak juga. Tak berani curi. Nah, kerana hukum Allah Taala nak jaga orang lain, jaga harta orang lain. Nah, curi pak dia kerak, orang lain takut nak curi untuk nak jaga harta orang lain. Itu hukum Allah. Allah Taala tahu lah kita, dia buat kita, bahawa turun untuk kita. Tapi takut. Nah, istihad kata nak jalan sayang Allah Taala tu kekek dunia hal. Nah, belum naik ni, jalan dah lagi. Nah, guna istihad ni. Kekek dunia lah. Sikit belum naik busuk tangi, busuk dekok dan sebagainya. Dia takut rakyat tu seni. Pok Yahudi takut mana dia jalan dan selai rakyat seni. Nah, tengok Mesir dia boleh Mesir naik kereta sampai setahun tu rakyat seni lah. Dia tak jauh rakyat seni. Kata Islam ni kereta seni, dia pisah pada dewa dan sebagainya. Untuk berhancuran. Nah, rakyat Islam ni berat ini. Dia takut dan nampak dan kereta lama dia kena nampak pada seni dan sebagainya. Itu satu lah. Saya nak jelas hal dia tanya man. Yang kedua, in kanat ar-rijlu al-maqtu'ah limayyit qad salla alaihi fataksilu wa tudfanu wa yustahabbu an yusalli alaiha wa la yajib. Sekiranya kita jumpa kaki hak terputus, bagi mayat siap dah, patut dijumpa kaki. Nah, misalnya mayat ni putus tangan, kena bong, kena gawai ikut lah. Nah, tak jumpa sehari, bos sebelah tipis siap tu dijumpa. Nah, jumpa tangan dia. Hak ni dia kata kena mandi juga, kena kafan, kena taruh juga. Patut mayat, tak wajib mayat lah, sunat mayat. Wa yustahabbu an yusalli alaiha wa la yajib, tak wajib lah. Kalau tu mayat tak wajib. Nah, nak semaya pun tak apa tah kaki dia tu atau apa? Nak isi pagi tu selalu tak ada. Kalau tu mayat dah. Yang tiga masalah. Idza kanat limayyit lan yusalli alaihi. Jumpa kaki atau tangan mayat atau mayat lagi. Wa kana baqiyati jasaduhu mawjudan, tapi mayat tu tak mandi lagi. Wa dha'at ma'a baqiyati jasadihi li yusalli ala ajzaihi jami'an salatan wahidah. Ni nah, misalnya mayat acur ni, nah ikutlah mandi suku-suku pun. Nah, kalau mayat tu mari tak bukuh kali ya. Mayat itu cara dia. Wa amma in faqada baqiyati jasadihi fatasilu wa tudfanu yusalli 'alaiha summa tudfan. Mayat tak mayat lagi, kalau kita jumpa, dah kena mandi, kena basuh, lepas tu kena semaya di atas dia. Nah, yang lain hak orang tak mati ni hak mati dah. Nah, mana hingga tak mati dah. Lepas tu dia kata kalau lah tak tahu, kita jumpa tangan tu yang mati ke hidup. Nah, atau kita tahu mayat tu yang semaya tak lagi tadi atau tak. Hak sok lagu ni Yesus kita fatasilu wa tudfanu wa salli 'alaiha. Nah, hak kita tak tahu tu jumpa pak ni tak tahu tu hidup atau semaya tak lagi. Hak ni kita kena mandi, kena kafan, kena semaya lah, tahu pada dia. Ini di antara hadisnya. Nah,
Satunya haddatsana Abu Bakar qala haddatsana Ais ibn Yunus min Sa'man haddatsahu an Aba Ubaidah shalla ala ru'us bisa. Yang tadi seorang sahabat jumpa pala lisa mayit. Nah, ambil pala mandi gambar buku siap mayit tak pala. Dan hadis Sufyan. Nah, Aba Ayyub ni semaya atas kaki. Dan hadis Jabir. Dia ayat Umar radhiyallahu an jumpa tulang di Syam mayit. Nah, mandi tulang apa? Mayit. Lepas tu itu di antara dalil-dalil kata inggoto terpecah pada mayat ni. Nah, kena mayit. Kalau kita jumpa. Nah, ada pun kaki hak kat dua hidup ni untuk takrim tak nak mayat kita basuh dia. Nah, dicuci basuh buku kain tu ditaruh kubur juga untuk melihatkan inggoto anak dia. Ada pun kalau jumpa rambut, kuku, gigi. Hal ni dia kata wa in wujida ba'du mayyitin tahqiqan ayakina annahu min mayyit. Kita jumpa rambut, kuku, gigi, wassala wa kafana wa salla alaihi wa dufina wujuban juga. Nah, kalau kita jumpa hal ni, kalau jumpa rambut, gigi ni, hal ni tak kena mayat. Selain pada rambut, kuku, gigi, kena mayat. Kalau jumpa hal ni tak ada apa. Nah, tak ada kena mayat, tak ada apa. Buku kita tahu gitu ya. Kalau jumpa rambut, kuku, gigi. Dia tadi pada Aba Ayyub tadi semaya di atas kaki, Umar semaya di atas tulang, Abu Ubaidah semaya di atas kepala. Nah, jumpa kepala semaya. Itu di antara dalil-dalil bukan pada hadis Nabi daripada asal sahabat lah, sahabat sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya jelas. Kamu dia berdapat mazhab pula. Nah, dapat mazhab ni kita mengaji tahun lah, hanya sunnah tadi ni. Ra'yul mazahib pula. Fa in kana al-'aidu mabturan fi hayati sahibihi fala yusal wa la yusalli alaih. Maka jika ingkota tu dikerak ketika dia hidup. Nah, hanya saya jawab dia dah tak kena mandi dan tak kena mayat di atas dia. Ini dalam mazhab ni. Mengikut fazhab al-Hanafiyah, ini ngaji Nabi tahu ni kan untuk beramal mazhab yang tanya sunnah. Fazhab al-Hanafi ila adami masru'iyyati salati alaihi wa inna ma yusalli indahum ala al-juz'ul kabir min al-mayyit hatta walau wajada nisfahu taman yusalli la yusalli alaihi. Dapat Abu Hanifah dalam mazhab Abu Hanifah tidak sarung semaya ke atasnya. Nah, jumpa kali itu jumpa anggota sikit, dan jumpa tangan kaki tak kena mayat. Wa inna ma yusalli indahum ala al-juz'il kabir min al-mayyit. Sesungguhnya kena semaya di sisi mazhab Abu Hanifah ni kalau jumpa banyak dan lebih pada setengah. Hatta walau wajada nisfahu taman. Kalau dapat setengah mayat, nah bagi dua jumpa mayat tadi. La yusalli alaihi. Dalam mazhab Abu Hanifah tak kena mayat lagi. Nah, jumpa setengah mayat dan bagi dua jumpa tak kena mayat. Bal la budda min kauni aktsarul mayyit. Bahkan kena jumpa lebih banyak pada setengah baru kena mayat tak mayat. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, berkata seorang ulama dalam mazhab Abu Hanifah yang terqala Al-Kassani rahimahullah fi Bada'i As-Sana'i, dia kata wala yusalli ala ba'dil insan hatta yujad al-aksar minhu indana. Tidak semaya, tak kena semaya di atas setengah manusia, jumpa setengah hatta yujad al-aksar, hingga temu lebih banyak pada setengah indana di sisi kami. Lianna law sallaina ala hadzal ba'du yalzamna salat 'ala al-baqi. Kalau kita temu semaya, berjumpa lagi nak maya pula. Dapat otak dia lah. Dah. Ia dengan otak. Dan seorang ulama dia lagi. Nama dia Ibn Hamman fi Fathul Qadir. Dia katakan, "Idza wajada atrafu mayyit aw ba'du badanihi lam yughassal wa lam yusalli alaih." Kalau jumpa ingkota sikit lah daripada tubuh dia, jumpa tangan ke, jumpa kaki ke, ikutlah. Lam yughassal, tak kena mayat, wa lam yusalli alaih, tak kena lam yusalli, tak mandi, wa lam yusalli alaih, dan tak kena semayat. Bal yudfan, pakai kita tahu gitu. Itu adalah mazhab Abu Hanifah. Nah,
Wa dhahaba al-Malikiyah dalam mazhab Imam Malik ila annahu la yusalli alaihi illa idza wajada sulusa. Beza dapat dalam mazhab tu buat kita ni. Dia kata tak kena mayat kecuali apabila temu wasulu. Wasulu sing sonsar juga. Fa aksar atau lebih banyak au nisfahu fa aksar, setengah lebih banyak lagi. Wa duna sulusaini lakin ma'arasi fa inusalli alaihi. Kalau cukup sikit tak sampai wasulu tapi cukup kepala hati kena semaya juga dalam mazhab Imam Malik. Qala at-Tirmidzi rahimahullah fi Asharul Kabir wala yuwassal duna julli, yani duna sulusi jasadi. Tak kena mandi, tak kena mayat kalau jumpa tak sampai wasulu daripada mayat. Ini mazhab umum kita wal zahab asy-Syafi'iyah wal Hanabalah dua kali. Ini sebut dengan sunnah dalam mazhab Syafi'i dengan Hanabalah Imam Ahmad. Katakan ila masru'iyyatis shalah ala al-'udwi kayadin wa rijlin wa huwa rajih. Disyaratkan kena semaya di atas anggota, jumpa anggota serta tangan atau kaki. Itu adalah rajih dalam dua mazhab. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad. Sebut dengan sunnah ni. Lima sayati adillah fi kalami al-imamaini al-haramaini an-Nawawi wa Ibn Qudamah. Ia maksud dalil perkataan dari Syafi'iyah dan Hanabalah. Dua imam ni, adalah mazhab Syafi'i Imam Nawawi, adalah mazhab Imam Ahmad Ibn Qudamah rahimahumullah taala. Qala an-Nawawi rahimahullah fi al-Majmu'. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi hak tu guru. An-Nusa ni tu guru dalam mazhab Syafi'i. Tu hawi karamah dia. Dia siapa tak ada nak bini ngai kita. Duk bagi kita tak mau Imam Nawawi. Dia orang lain. Siapa Allah Taala bagi juga. Tangi dia. Nulis gelap tak apa jadi tangi jadi cahaya. Nulis kita tak mau tu dia. Imam Nawawi. Allah Taala bagi karamah pada dia. Nulis gelap tak apa tangi jadi juga jadi lilin juga. Tu hawi karamah pada dia. Itu kita ikut baca jarak Imam Nawawi. Kita menyemut dia saja ni pun berapa belah jilid dah. Besar kita dia. Kita pun berapa belah jilid dah. Kita nak baca tak habis saya nak nulis. Kita besar. Lepas dia katakan wattafaqat an-nusus asy-Syafi'i rahimahullah wal ashabu ala annahu idza wujida ba'du man tayaqqana mautahu wusila wa sulliya alaih. Telah bersetuju nusukna Syafi'i rahimahullah wal ashab dan untuk lain lagi dari Syafi'i. Telah berpakat dan setuju. Apabila didapati setengah daripada mereka yang yakin kata mati dah, ikutlah jumpa sikit banyak pun setengah. Ghusila wa sulliya alaih, kena mandi dan kena sembahyang. Wa bihi qala Ahmad, Imam Ahmad kata gitu juga. Wa qala Abu Hanifah la yusalli alaih. Imam Nawawi ma'il kita aja kata wa qala Abu Hanifah la yusalli alaih illa wujida aksar min nasbi. Imam Ahmad bagi kita pula kata Abu Hanifah yang tak nak mayat kecuali jumpa mayat lebih banyak, lebih dari setengah baru nak mayat. Qala ashabuna rahimahullah, dan telah berkatalah tubuh kami. Dalam mazhab Syafi'i lah. Ashab ni makna saing-saing kami kau tu wahyalah. Katakan wa innama nusalli alaihi idza tayaqqana mautahu. Apabila yakin kata mati dah ni kata ni, tuai mati dah. Kena mandi, kena mayat. Fa amma idza quti'a 'idwun min hayyin kajadin sarif wa ghairi dzalik fala yusalli alaih. Ada pun apabila dipotong ke anggota pada orang hidup. Pas cari tanya malam itu, kat tangan, kat kaki, fala yusalli alaih. Tak kena semaya. Ini jelas dalam mazhab Syafi'i, dalam nahwu, sunnah pun Syafi'i tak kena semaya kakak. Tapi nak muliakan dia tu kena bahasa kecil, pas kena buku kita kubur juga, kaki dia. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Qala Ibn Qudamah fil Mughni pula. Tu guru dalam mazhab Imam Ahmad. Dia kata fa illam yujad, maka jika tidak jumpa illa ba'dul mayyit, kecuali jumpa sikit ya. Pada mazhab An-Nawawi Ghassal. Mazhab Imam Ahmad kena mandi wa yusalli alaih, kena semaya. Dan maki dia kata pendapat Syafi'i. Wa qala Syafi'i
Nah, yang ambil dalih ni Syafi'i. Al-Qata'irun yadami Makkah min waqatil jamal. Syafi'i ni yang ambil dapat atau burung ni yang ambil tangi seorang tu pergi tahap Mekah dalam peperangan Jamal. Perang Jamal ni perang Mu'tah. Nah, kita tahu lah perang Mu'tah ni perang di antara Siti Isa dengan Sayyidina Ali lah, mudah-mudah. Nah, tertua dengan Nasr. Buku perangnya mati Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Nah, dia mau mati, bukan mati tahap lain, kita tak, pokok kita tak. Nah, Sayyidina Uthman mati nak dekat dengan baca Quran. Baru ya tu Quran. Nah, pokok sahabat tu, sahabat orang tu Abu Bakar mati demi. Sayyidina Umar mati ke dengan maya di imam mai subuh. Nah, orang nak bunuh dia mari tu maya dah belakang. Buah maya malam tu baik pada perut belok lalu. Nah, itu Sayyidina Umar mati di tengah maya yang diterima. Hak berdeh dalam sejik ni mungkin masa kita tak. Sayyidina Umar mati di tengah maya terdemu. Sayyidina Mahdi Ali syurga. Lepas tu Sayyidina Uthman dekat dekok. Dah dengar baca Quran pakat likor kok munafik yang dibuat oleh Yahudi pada Iraq hari. Buang mati Sayyidina Uthman tu lah. Orang latih Sayyidina Ali jadi khalifah. Sayyidina Ali tak gaduh kali. Siti Isa duduk Mekah, bawa kok dia pergi di Iraq, dicari kok bunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali pun dengar Siti Isa bawa tentera mujahidin kok di Iraq. Sayyidina Ali pun pergi mujahidin. Pergi berita Yahudi belakang luar Siti Isa dengan Sayyidina Ali. Pergi luar. Orang banyak kita tanya ke guru doktor nak jawab lagu mana. Al-Qadri wal maktub finnar. Orang bunuh dan orang bunuh dengan neraka. Hak ni nak mana sama Islam. Orang yang bunuh dengan aku dengan neraka. Hadis Nabi kata. Doktor tak mana yang wallahu alam. Ini hadis syurga. Di antara mati dari itu Talha. Hak puluh orang hadis syurga mati itu juga. Zubair mati dalam perang ni juga. Perang di Tepurwan. Akhirnya kita damai. Itu nak ayat kata dulu banyak berlaku dengan sama Islam. Lepas tu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak ada imamnya, itu tengah hakim mai subuh. Tiket dia mau tengah jalan. Nanti semai subuh dia mau nanti jalan. Tiket tengah jalan. Jadi nak ayat kata Khalafah Ur-Rasyidin ni hak mati kena bunuh 3 orang, mati syahid kena bunuh. Sayyidina Abu Bakar orang tak kena bunuh. Lepas tu boleh Syiah nak pergi sangat ni. Sayyidina Ali tak ada kubur. Nah, saya dah baca sejarah Sayyidina Ali ni. Hasan Hussein buat atas kuda. Mayat nak pergi taruh Madinah. Mati di Iraq. Dah, kerana ia jadi khalifah di Iraq. Di Kufah. Buat atas kuda, buat atas utak. Nak pergi taruh di Madinah. Bawa sahabat dengan jalan dulu. Dia tak ada kereta, tak ada gapo. Buat tu tidur. Nah, bangun pagi esok, mayat dengan utak ni tak ada. Nah, buat kita malu. Tengah kata penyamun ambil. Nah, kamak barang kita taruh di bukit gapo dah. Nah, tengah kata tak tahu kita taruh mana, tak tahu. Tapi telah kubur Sayyidina Ali tak tahu kubur mana. Hilang mah jalan. Kok si aku kena dia kata Tuhan Sayyidina Ali. Dan Tuhan mati lepas tu hilang tak tahu mana. Lepas tu pergi si aku lah. Nah, Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Tapi nak ayat kata, nah, berlaku masalah berdeh mati dalam sejik ni mungkin masa kita ada. Dah, bagi kita berlaku dah cakap bagi kita apa? Masa Nabi sahabat mati dalam sejik itu. Nah, ahli syurga pula tu Sayyidina Umar ni Nabi yang minta tunjuk ahli syurga. Nah, Cikgu Usman mati dalam rumah dia. Sayyidina Ali mati nak gimana je. Nah, mati kena bunuh belakang. Nah, dia Sayyidina Ali ni sebab nak mati tu. Sebab boleh jadi khalifah yang kita di Iraq, di Kufah. Sufyan pula dia. Duk bela Sayyidina Uthman. Dia boleh Sayyidina Ali tak ambil berat, tak cari igat bunuh orang yang bunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali suruh bawa tak reti lah. Nah,
Okey, tapi yang Muawiyah tu jadi gubernur di Suria pada masa itu. Dan Muawiyah jadi gubernur, jadi ketua di negara di Suria. Lawan Sayyidina Ali lagi kan. Harta banyak 80,000 mari lawan Sayyidina Ali. Lawan juga. Belum Sayyidina Ali tu. Buku ni besar, buku lawan ni. Sayyidina Ali tu hak orang tak amat Suria mari tu segera 80,000. Sayyidina Ali ki 80,000. Lawan tu yang lain. Pengen nampak nama Sayyidina Ali, Muawiyah kek roh. Nah, bawa mati banyak oleh Muawiyah kek roh. Akik roh. Sayyidina Ali suruh baju. Bawa tu pok untuk Sayyidina Ali ni malah Sayyidina Ali. Bapak tak bunuh bagi. Pok ni pok buah pok lawan kaji. Sayyidina Ali nak damai. Nyata Sayyidina Ali nak tubik jadi khawarij lah, tubik khawarij ni. Ni, kalau masa Sayyidina Ali tubik khawarij. Kalau pun Sayyidina Ali pun ni dah, pok khawarij ni dah. Malah Sayyidina Ali sebab apa ni? Nah, tubik Syiah, tubik kau tubik ni. Nah, jadi pok hak sopan Sayyidina Ali ni jadi Syiah dari kau lah. Banyak tubik celah ni pula. Itu kalau kita tengok sejarah, dan kalau kita ngaji kaji sejarah, itu hak pelaku. Perai dulu bukan sama selain kalau tidak dulu pun perai. Nah, pahlawan tak ada lagi Suria tu. Syiah yang ngaku Islam, Pak Hasan mengaku itu, apa yang tahu Islam? Orang kata apa yang tahu Islam? Orang luar kata apa yang tahu Islam? Allahu Akbar. Itu di antara dan mari pada mautuk kita. Tadi, nah, Imam Syafi'i tadi yang mari dalil kata burung jumpa tangi dalam kuliah itu mari tahu di Mekah. Lepas tu kena tangi tadi dengan cicing. Kau lihat bil khatim dan dengan cicing tu di tangi. Bahkan jadi Abdul Rahman ibni Ita ibni Usaid. Oh, ada sahabat di Mekah yang kena. Cicing ni cicing Abdul Rahman bin Ita ibni Usaid. Lalu telah, nah sahabat ni ambil tangi dia dan mandi basuh taruh di Mekah dan sebagainya. Itu di antara dalil-dalil dan dapat para sahabat. Nah, besok dapat di antara para sahabat, tapi sunnahnya dan ada posisi kita mana, nah kena ambil semaya. Cuba dengan dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Allahu Akbar. Sampai itu ada gila masalah harga kuku, harga poli lagu mana. Kita kena sipek, kita atau kena tahu pasal lagu mana. Sebab ada ulama yang dapat kata, nah untuk letak kering tu kena sipek Pak Molek juga. Kita gunting rambut, ambil rambut kita, kuku kita, semua tahu Pak Molek. Tak ada sahabat yang main. Amat dia ambil dari kata Allah Ta'ala walaqad karramna bani Adam. Nah, sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Kalau itu idza qata'a idhum min insani hayyin kayadin aw hidlin aw dzaba innahu yanbaghi fi al-'adwi al-maqtu'. Nah, itu jelas dah. Kalau engkau tahu tu, nah kena tipek. Nah, wala yajuzu gabaya ramyahu ma'an nafaya wa zubalah. Kita tak sebiarlah tahu nah engkau tahu kita tu di tempat itu mana tempat sahabat. Karena manusia ni dimulia, hayyan wa mayyitan. Nah, mulia. Ini kan dapat ulama lah ni. Nah, tapi hadis ni dia dalil hadis dhaif lah. Dia dalilnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqdamu asfarahu wa yudfanuha. Hadis dari hadis dhaif. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah kuku, patut Nabi sipek kuku dia. Tak tahu pasal lah. Nah, tapi ulama kata tak ada tahu tempat naji-naji, tempat apa-apa tak ada. Tak tempat molek. Sehingga darah Nabi suruh tak kuku. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama summa qala li rajulin idfanhu la yafas ali kalbu. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia ihtijam, nah dia bekerah. Pasti yang ambil darah dia ayat pada sahabat suruh kamu supaya tidak itu boleh anjing. Nah, supaya tidak boleh makan di anjing dan sebagainya. Nah, itu untuk nak muliakan anggota ibadah kita. Dan banyaklah. Nah, di antara dalam mazhab Syafi'i ini, Imam Nawawi kata yustahabu dahnu ma ukhidha min hadhihi as-su'u wal azfar fil ardi nukila dzalika amri umma wa tabaqa li ashabuna. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i itu dia kata sunat sipek yang tak poseh kita tak ukur. Nah, rambut atau kuku. Min hadhihi as-su'u wal azfar. Yang tahu
kamu dalam bumi. Ini yang dari dengan dapat perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sunnah juga lah, sunnah sahabat ni asal. Masalah tahu kita tak suku. Tapi kita tengok itu orang dulu ya dia tahu rambut luruh rambut apa sampai boleh cabai. Tapi bukan tu sunnah dak lah ya sampai ni kadang-kadang dia getak di bawah bisa. Rambut dia tak di bawah bisa ke mana nak sejuk. Ya pergi satu tak tahu juga tak ada sangat. Kata apa main terselit bawah bisa nak sejuk. Tapi bukan ni sunnah kewajib lah, tak atau tak gapo, tapi tak ada hormat daripada anggota manusia. Ini di antara pendapat. Qala An-Nawawi aidan wa nukila an-mutawalli al-ittiba' ala annahu la yusa wa la yusalli alaih. Faqala la khilaf anna jihad muqta' fi sidqah wa la tusa wa la yusalli alaih. Itu masalah anggota. Itu habilah di antara masalah ni hadis ni masalah kat buku gapo ni masalah hadis dhaif lah, masalah sudih dan sebagainya. Tapi kalau kita beriman, nak beriman dah ada gapo malah untuk kita nak jadi membiarkan jenis hak kita buat pada anggota kita. Itu apa yang kita belajar pada malam ni masalahnya. Saya nak tahu nak terang masalah dia tanya tu, masalah asalnya anggota manusia dia tanya nak mandi ke apa tu. Dalam sunnah tu nak batu cuci, nak buku satu nak kita tahu tepat. Itu wallahu alam. Lepas tu yang kita baca pada malam itu sampai pada yustahabud du'a lil mayyit ba'da dafni li qauli sallallahu alaihi wasallam salu li akhikum at-tasbih fa innahu al-an yus'al. Sunnah kita doa. Doa ni tak ada salah bahasa Melayu. Banyak saya tengok doa, tak suka lagu saya Umar doa lagu ni, Abu Bakar doa lagu ni, anak doa lagu ni, doa tak suka lagu, Nabi doa lagu ni. Tujuannya nak wilpah azab. Orang yang dalam kubur. Doa tak suka lagu saya tengok. Doa sobat-sobat doa kubur. Itu juga doanya. Iaitu kita doa kena doa dia tu bil maghfirah wal rahmah patu wal jannah wal itq minan nar. Kita doa pada orang dalam kubur tu, sungguh-sungguh doa tu supaya Allah Taala ampun dosa dia. Supaya kita doa oleh Pak Mai Allahumma fillah. Wal rahmah Allahumma arhamhu. Tu rahmah. Doa masuk surga Allahumma lafil jannah. Doa yang pada neraka Allahumma a'izhu minan nar. Itu di antara doa-doa hak besar. Hak orang duk nak lagu buah tu, wi apung dia, wi tu rahmat dia, wi masuk surga, wi jauh pada neraka. Kerana dia dalil dengan lebih lakinya anak. Tak kira anak tina nak jadi lelaki dan perempuan. Dia ayah mati, mak mati dia untuk membanyu anak. Sampai kata istighfarul az-zakar wal unsa min auladil mayyit wa huwa ad-du'a lahu bil maghfirah fihi mayyizatun azimah. Doa orang lain tu tak apalah, dah sunnah. Anak tu hak lebih mayyizah azimah ni lebih besar mereka ni. Untuk doa pada orang tua dia. Tak kira anak tina dan anak jantan. Kerana yang mari hadis dalam surga esok ni sebab doa anak ni Allah Ta'ala angkat darjat orang itu dalam surga. Seorang surga ni Allah Ta'ala angkat darjat dia tanya, anna hadza, aku main mana boleh aku angkat darjat? Berita yang naik. Fayuqala wa ayat dia bistighfari waladika laka. Dengan sebab anak kamu istighfar. Sebab anak kamu istighfar ni boleh naik darjat dari surga itu. Sampai itulah kita nak mendidik anak kita nak menjadi anak soleh. Anak soleh ya, doa anak soleh tak doa balik kuat. Mujur mokok mati juga boleh hantar. Anak soleh ni Masya Allah. Ya anak soleh ni kita kena betul dalam huruf lah. Kita menjadi anak soleh. Dari isteri kita besar sampai 4 bulan tu kena itu dah dia. Duduk kecek dah dengan anak. Kerana anak tu dia dengar.
Allah Ta'ala bertengok dulu dalam buruk. Bawa mau kaji besok kecek dengan anak dalam buruk. Lepas tu kita dah hari ni nak jadi anak soleh ni, nak bisa nak usaha pi anak dalam buruk lagi. Kisah lagu mana? Dia dengan Quran. Ibu tu kena baca Quran, semua ikutlah baca tu lah. Mari dia suruh kau baca Quran anak. Kau biar usah. Kalau nak baca, saya tadi cek Quran biar dengar. Itu cara nak pisah dengan anak kita anak soleh. Tapi banyak orang yang anak dia hari ni duk dapat terotak, duk anak dia dah beruk duk ngelakon dah. Sampai tu besok dia jadi darah, jadi jahat, jadi gapuan. Kita nak pisah dah beruk lagi. Nah, sebab dah ada surah jadah tu. Nah, kita dengar tentang sejarah tu, Allah Ta'ala jadi. Nah, mula-mula dengar dulu. Lepas tu baru penglihat. Dia dengar, dia baru mau kaji, Masya Allah. Nah, tu yang menjadi dengar dalam buruk. Buruk dengar kita tu. Ibu tu ayat kapur, dalam buruk dia dengar. Dia tak ada kecil tapi dia dengar. Itu tak akan cek dah lagi. Itu dalam buruk. Tapi itulah kita perlu kepada anak soleh ini. Nah, kita kena pisah dari buruk lagi. Sampai tu dalam Islam nak cari bini tu pun dia suruh cari. Nah, talibat jadah. Banyak orang cari bini ni Nabi ayat tu kaul mar'ah 5 dia cari orang kaya. Nah, wali zamannya cari orang jangok. Wali hisabiah waktu cari orang yang tidak balik molek. Tapi Nabi ayat pas-pas bisa ditinjangin, mencari tak ada apa tapi tak ni, tak penting. Yang tinggal orang yang beragama, orang yang soleh. Tapi jiwa manusia boleh cari ni, jangok, kaya, anak orang, dia tidak balik molek. Tapi hak ni pas-pas bisa ditinjang, terlibat dia ada. Barulah aku, kamu tak menasuk. Nah, kalau jangok, kalau tak ada agama, itu tak sendiri. Kalau kaya tak ada agama, hidup pucuk lomo. Nah, sesak pun tak apa kalau orang solihah, orang agama, hidup tenang, hidup bahagia, usrah. Nah, usrah as-sa'adah, usrah bahagia. Tapi itulah, nah banyak saya dah baca ulama, nah kita nak bisa anak kita nak biar dalam salah, kita nak bisa ada buruk lagi. Nah, doa ibu tu kena doa banyak, biar semaya doa pada anak dalam buruk lagi, dia menjadi anak salah. Nah, tak erti bahasa Arab, doa bahasa Melayu. Kalau dalam semaya benar bahasa Arab. Nah, kami ambil doa bahasa Arab, nak bilang Quran, nabi anak kita ni. Sekali-kali baca doa oleh Quran. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Karena anak soleh ni kita mati dah Allah, Masya Allah. Tak ada lah bonus yang Allah Ta'ala beri usaha kita nak jadi pilih anak soleh. Kita dalam kubur kita boleh pakai bonus kamu. Pasal kalau kita tinggal anak soleh, anak bukan anak soleh, ada tak ada bonus apa. Nah, kalau sakit hati dalam kubur, dia tak nak buat tak dunia. Kita tinggal harta banyak, tapi guna harta kita ke lain, tak ada pada akhirat. Nah, lepas tu kita tersepak insyaAllah dah lain kali kita kesama untuk kita. Nah, cara masalah, cara sunnah lagi, nah masalah lagu mana nak doa Nabi kita, nah suruh kita tu berdiri doa dengan cara ramah boleh kita lagu mana. Nah, duk tak kubur tu pak, si pemainnya sihat tu doa seorang lari amin tu boleh kita. Nah, atau pakat lama-lama doa masing-masing dan sebagainya. Nah, insyaAllah kita akan ngaji insyaAllah. Itulah kepada sikit banyak yang kita belajar pada hari ini. Nah, kita doa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala beri berkat kepada kita. Semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Semoga Allah Ta'ala tuwi kita menjadi orang yang soleh dan orang boleh ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum.